أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Sambungan dalam semat solat berhubung perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Yang telah lalu gerak lebih daripada 3 kali. Hari ini berhubung kedatangan hadas ketika solat. Ya, kedatangan hadas. Hadas ni sama tu hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau ada besar biasalah. Kalau kita sembahyang lupa mandi junub, astagfirullahaladzim, tengah sembahyang Allahu Akbar, aku tak mandi junub, segera berhenti. Jangan main, jangan teruskan. Tak apalah, tak. Kalau ada besar, tapi yang berlaku hadas kecil. Hadas kecil seperti selepas kita buang air kecil, ataupun selepas kita membuang air besar. Puncanya tidak puas, ataupun kerana disebabkan faktor waktu sembahyang kita tidak berdeham. Itu sebab itu disarankan lepas kita buang air kecil kita kena exercise. Betul. Bila usia-usia seperti kita lah, yang usia 50-an ke atas, tambah-tambah yang ada mempunyai kencing manis, ini kenalah tak sembahyang. Betul. Ini berlaku pada diri. Kita tahu. Kadang-kadang kita nak sembahyang tu, kita ambil uduk, ya, kita ambil air uduk tu. Sebelum ambil uduk, kita pastikan kita kalau tak buang air tak apa, kita buang air kecil. Kita berdeham dulu, berdeham banyak kali. Bagi laki-laki minta maaf tu, kena urut. Lelakian itu kena urut lepas kita buang. Iaitu kita duduk, kita bangun, kita urut, kita berdeham. Kita urut balik sampai terasa benda tu dah tak ada. Ya, kita urut daripada mana? Daripada bawah tu kita urut, ya. Ini bukannya kena betul bagi lelaki lah. Kita urut daripada bawah tu, di mana tempat kita tu, kita urut sebelah bawah tau. Jangan tak urut bawah tu, sebab urat tu di bawah, urat je, urat untuk salur air ke apa tu, urut sampai ke atas, urut berdeham. Sambil berdeham kita picit urut. Benda kita tarik. Ini sukar bagi usia yang macam kita. Makin usia makin sukar, ya. Takut dikhuatiri dalam sembahyang dia keluar. Ini sebagai ikhtiariah, usaha kita. Kadang-kadang berpuncanya daripada kita minum manis. Suka minum teh tarik, suka minum minuman yang 3, 1 dalam 3. Ni ingat, faktor usia kena ingatlah. Anak-anak muda tak apa, dia tak ada lagi tahap sampai itu. Bila kita dah 50, 40-an ke atas, ya. Sekarang ni kadang-kadang budak kecil pun dah ada kencing manis. Betul. Jadi kita kena usaha. Kita nak mendatangkan solat kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Nak mendatangkan solat kita itu diterima oleh Allah Ta'ala, kita mesti bersih pada badan, bersih pada pakaian, bersih pada tempat kita nak sembahyang. Ni. Jadi faktor inilah yang kita mesti jaga supaya tidak menyebabkan sembahyang kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Baik. Jadi kita masuk tentang bab perkara yang membatalkan sembahyang itu, kedatangan hadas kecil atau besar. Apa yang dimaksudkan dengan kedatangan hadas kecil ataupun hadas besar? Orang yang di dalam sembahyang tiba-tiba ia berhadas, sama ada hadas kecil maupun hadas besar, maka sembahyangnya itu terbatal. Walaupun hadas itu sedikit yang keluar. Itulah lebihan air, buang air. Tu kadang-kadang kita buang air
kita basuh bersih-bersih, betul kita tekan perut kita tu, kita tekan perut kita. Kalau ada sengki, tahu sengki tak, kalau bilik air tu kita tekan. Kalau kita tekan kadang macam tu tak mau, tapi kita tekan. Ini yang saya buat. Kita tekan kat sengki perut kita tu, dia akan keluar. Tak banyaklah, sikit pun dia akan keluar. Dia rasa keluar. Bila dia keluar tu, kita berdehem dia keluar lagi. Ini susah nak jaga. Sebab puncanya, tadi buka puasa buka puasa minum teh tarik. Ini satu juga menyebabkan buka puasa minum teh tarik. Inilah yang sebab ini berlaku di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda para sahabat lalu dalam perkuburan. Jalan tu mungkin jalan tu dekat kubur lah dia lalu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdengar teriakan, jeritan di dalam kubur, memohon tolong, minta bantuan kerana kesakitan, azab, siksa kubur. Puncanya itu je lah. Puncanya di waktu sembahyang itu terkeluar air. Itu puncanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah dia tahu, mengambillah sedikit daripada pelepah tamar tu, pelepah tamar. Kerana apa? Setiap pokok yang ada kat dunia ini semuanya bertasbih. Semuanya bertasbih. Sebab tu dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatul hasanah, ikutan yang terbaik. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus kepada kamu wahai Muhammad kecuali wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kecuali kamu itu adalah pembawa rahmat kepada sekalian alam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembawa rahmat. Baik pokok-pokok yang tumbuh, baik apa saja, ya, adalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah, melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin. Alamin, semua alam. Bukan untuk manusia saja. Semua alam dapat kasih sayang Allah. Sebab itu pokok-pokok bertasbih apa sebab. Itu sebab kita nak buang air. Kalau di mana kita ada kebun, minta jangan kita main buang-buang aja, tak tentu. Sebab makhluk Allah ni banyak kat dunia. Yang dari kalangan yang manusia, kalangan jin, kalangan semualah makhluk-makhluk yang ada kat dunia. Jadi Rasulullah SAW ambil tangkai tu, pelepah apa kurma tu dia letakkan, ataupun daun kurma ke apa. Wallahu alam. Ada setengah katakan ranting kurma, pokok kurma. Ada setengah mengatakan pelepah dia. Wallahu alam, ya. Tapi dipacakkan di atas pusara orang yang kena azab tadi. Lalu sahabat bertanya, apa perilaku yang Rasulullah? Sahabat dia memang bertanya apa yang dibuat oleh Rasulullah. Dia tanya. Ini nama sahabat. Sebab dia akan menceritakan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, tak ada hadis. Setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap apa yang dikata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap apa yang dibuat oleh sahabat, Rasulullah diam, redha. Itu namanya hadis. Maka sahabat bertanya, Rasulullah kata, tu tadi perkuburan tu ada si pulan sebulan mana ketika dia menunaikan sembahyang, dia terkeluarlah najis. Dia lah najis, terpancut ke sikit ke apa, walaupun sikit macam mana pun. Dia minta bantuan. Lalu dia letakkan diamlah. Ya, ini yang kita jaga. Sebab kebersihan dalam sembahyang.
Kedatangan hadas di dalam sembahyang itu ialah sebelum salam yang pertama. Kalau dia salam kedua dah tak ada masalah. Habis dah salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terkentut, tak ada masalah. Ya. Itu sebabnya kita kalau sembahyang sunat sampai tak sampai innaka Hamidum Majid pun tak apa. Dan perut tak tahan itu tiba-tiba. Sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Tak jadi hal. Tapi seeloknya kita bacalah selawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampai. Ya, tapi kalau tak sampai, mungkin tak sempat. Sampai orang sudah Muhammad salam, maka kita keluar batal ke apa ke, terkentut ke, tak masalah. Baik. Sebelum salam pertama batal. Kalau selepas salam pertama, walaupun sebelum memberi salam yang kedua, maka sembahyangnya tidak batal. Ini dalam hukum fiqh. Terkena najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, pada badan, pada tempat. Apa yang dimaksudkan dengan terkena najis yang tidak dimaafkan? Seperti orang yang dalam sembahyang tiba-tiba ia terkena najis. Termasuklah ia bersentuh atau tersentuh najis. Atau najis jatuh ke atas kepalanya atau kepada pakaiannya. Ya. Kita sembahyang tiba-tiba ada burung terbang. Terpancuk dah kena najis, walaupun sedikit dia lalu, maka kita kena berhentilah. Kalau najis itu kering, dimaafkan. Tapi kalau najis itu basah, maka macam mana nak buat? Basah, terpaksalah kita gerak badan semua, ya tak? Maka yang tidak dimaafkan, maka terbatal. Kalau di najis itu kering, boleh kita tepuk macam tu, dia keluar, tak ada dekat. Pastikan zon kita bahawa tidaklah melekat, maka tidaklah batal. Apa hukumnya orang yang dalam sembahyang tiba-tiba jatuh najis yang kering di badan atau pakaian? Maka najis yang kering itu dikebaskan dengan segera, dikuyangkan dengan segera, iaitu dengan cepat, daripada masa qadar tumakninah. Subhanallah, tidak batal sembahyang. Tetapi kalau dibiarkan, batal sembahyang. Tapi kalau najis itu basah lebih lama daripada qadar tumakninah, maka juga batal. Apa punya orang yang sembahyang tiba-tiba jatuh najis di atas pakaiannya, sama jugalah. Kalau dibasah, batal lah sembahyang. Melekat. Kalau dia kering, kita kebas saja, maka dia keluar, tidaklah batal. Ya. Kemudian terbuka aurat dengan sengaja. Ini buka aurat dengan sengaja. Tiba-tiba angin yang kuat. Ini berlaku lah. Di rumah pun kalau kipas angin yang kuat kan, boleh apa? Terbuka aurat dengan sengaja. Apa yang dimaksudkan dengan terbuka aurat dengan sengaja? Orang yang dalam sembahyang, jika auratnya terbuka dengan sengaja, seperti dising-singnya kainnya dengan sengaja hingga nampak pahanya, maka batal sembahyangnya. Sembahyangnya, tetapi jika auratnya terbuka dengan tidak sengaja, seperti ditiup oleh angin dan ditutupnya kembali, kemudian segera cepat, lebih cepat daripada qadar sekurang-kurangnya masa tumakninah, maka tidak batal sembahyangnya. Tetapi jika ia tidak menutup aurat tersebut, maka ataupun tidak ditutup dengan segera, lambat-lambat, maka batallah juga sembahyang. Ini berlaku kalau kita terkena angin tiba-tiba buka. Tapi kalau macam mana? Satu ketika saya nampak, gue mungkin tak perasan. Sebab itu kita nak sembahyang, kita kena pakai apa? Pakai yang kemas. Ini bajunya pendek, lelaki lah, baju pendek. Nak pergi masjid, saya nampak dia pergi masjid. Dia sembahyang baju t-shirt tu pendek, dia pakai seluar sukan, dia sembahyang. Celah-celah ni
Bila kita sujud, dia baju tu menarik ke depan. Baju menarik ke depan. Jadi seluar ni nampak dia punya celah-celah lubang punggung dia. Batal. Jangan main. Ini lelaki. Ya, kalau perempuan bezalah, perempuan pakai apa? Pakai telekung. Tapi walau macam mana pun tangan itu. Ya. Tangan, kaki, sampai kaki itu ternampak ketika dia sujud, terkeluar, maka batal juga sembahyangnya. Ni. Ini sebuah perkara yang sebab aurat, ya. Aurat dia terbuka. Saya kadang-kadang terlihat lelaki dia sembahyang pakai selusukan, bajunya pendek. Bajunya pendek. Bila dia sujud, lubang punggung dia nampak. Lubang punggung dia nampak. Tu. Pastikan baju itu panjang supaya kita sujud tu tak nampak lubang punggung tu. Ini banyak berkata macam tu. Ada juga yang pakai seluar setakat lutut. Setakat lutut tu. Tak boleh. Kadang-kadang kita waktu kita duduk iftiras tu, ya, duduk iftiras tu ternampak lutut, sebahagian daripada lutut pun batal. Sebab inilah kena jaga-jaga. Kena faham betul-betul kita nak sembahyang, ya. Jangan sampai terbuka. Kecuali kalau pakai kain, pakai kipas je. Di masjid ni ada kipas namanya kipas giant. Dia kuat tu. Tengok kita sujud, kain kita tu terbuka. Itu tak apa. Cepat-cepat kita tutup. Dia yang kita perlu, ya. Yang boleh berubah. Kemudian apa hukumnya orang yang di dalam sembahyang tiba-tiba auratnya terbuka berulang-ulang kerana ditiup oleh angin? Jika auratnya itu terbuka berulang-ulang kerana tiupan angin tersebut dan menutupnya lagi, kembali dengan segera, iaitu cepat dia menutup seperti cara tomak ninah pada setiap kali aurat terbuka. Maka berlaku yang demikian itu sekiranya perkara itu berlaku berturut-turut, sekiranya ia melakukan beberapa gerak yang banyak, ya, berturut-turut kerana menutup aurat iaitu, maka batal juga sembahyang. Dia bagi jaga. Kalau gerak pula, kita nak tutup aurat, gerak pula, ya tak? Apa hukumnya orang dalam sembahyang tiba-tiba auratnya terbuka kerana dibuka oleh binatang seperti kera, atau dibuka oleh kucing? Kucing selalu ngacau. Atau anak-anak yang belum memayis? Batal sembahyangnya walaupun ditutup aurat dia segera. Batal. Yang main-main, tu. Sebab itulah ada berlaku budak-budak kita dengan sembahyang dikacau je. Aurat kita ni, kain kita diangkatnya. Begitu juga muslimat, ibu. Kalau nak sembahyang ni, janganlah kita bagi anak kita mengacau kita. Dia bukan tahu, dia belum memayis. Dia tak tahu, dia tak berakal lagi. Maka kita sembahyang pastikan ya kita tidak diganggu. Budak ni kena kita marahlah. Ya, sebagai santun kita. Jangan marah yang keras-keras. Bagi nasihat. Jangan ganggu orang sembahyang. Apa hukumnya orang yang di dalam sembahyang tiba-tiba, ya, dibukanya aurat kerana lupa? Jika ditutup dengan segera, iaitu lebih cepat daripada sekurang-kurangnya masa tomak ninah, maka tidaklah batal sembahyangnya. Tetapi jika tidak ditutupnya atau segera ditutupnya dengan lambat-lambat saja, maka batallah sembahyangnya. Ni tentang berhubung aurat yang tadi berhubung dan jadi aurat ni walaupun lelaki ataupun perempuan, kalau terbuka aurat sebagai daripada aurat, maka sembahyangnya boleh batal. Sebab kena jaga. Kadang-kadang kacauan binatang, kucing, atau kacauan daripada anak-anak kita dalam sembahyang, cucu kita, ya. Jadi kita bagi nasihat, ya. Jadi segera tutup pun, walau kita biarkan, maka batallah sembahyang kita. Yang terus dia berubah niat. InsyaAllah pada masa yang akan datang tentang semat solat kita teruskan. Ya, itulah perkongsian kita pada hari ini. Aku ni qouli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.